Perikatan Nasional OK, projek runding terus yang miskinkan negara. Bekas Menteri Alam Sekitar dan Air Kasa Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak sepatutnya menyifatkan semua projek menerusi rundingan terus sebagai tidak teratur. Sebagai Menteri Keuangan, saya yakin beliau mengetahui bahawa rundingan terus kepada projek tempatan banjir yang perlu disegerakan bukanlah satu kesalahan perolehan. Katanya dalam satu kenyataan 6 Disember lalu. Tuan Ibrahim yang juga Timbalan Presiden PAS berkata, selain Kasa, semua proses kawal sedia prosedur keuangan mestilah diteliti secara ketat mengikut tata cara, prosedur dan garis panduan yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Sebagai Perdana Menteri, beliau tidak sepatutnya menganggap semua projek melalui tender rundingan terus sebagai tidak teratur dan wujud pihak yang mencari kesempatan. Ujarnya, beliau berkata demikian untuk mempertahankan tindakan Kasa menganugerahkan projek tempatan banjir bernilai 7 bilion ringgit daripada 15 bilion ringgit yang diperuntukkan oleh Kerajaan Pimpinan Datuk Ismail Sabri Yaakob. Beliau tahu banyak projek kecemasan perlu disegerakan bagi mengurangkan bencana lebih besar dan kerugian lebih banyak. Ia mestilah terpaksa dilakukan melalui kaedah rundingan terus atau tender terpilih, khususnya yang melibatkan bencana seperti banjir, empangan pecah, tanah runtuh dan lain-lain. Namun, sekali lagi saya tegaskan ia mesti mematuhi prosedur keuangan yang telah ditetapkan, tegas Tuan Ibrahim. Sebelum itu, Anwar mengarahkan kelulusan mutakhir projek tempatan banjir berjumlah 7 bilion ringgit daripada keseluruhan peruntukan sebanyak 15 bilion ringgit yang dilaksanakan melalui rundingan terus tanpa proses tender diteliti semula. Jumlah ini bukan kecil atas alasan umpamanya membantu menyegerakan untuk langkah tebatan banjir, tetapi ada masalah bila peraturan tidak dipatuhi dan ada upaya umpamanya untuk mencari kesempatan. Ia amat dikesalkan dan saya berterima kasih kerana pegawai kanan Kementerian Keuangan bersama dan tidak selari dengan maksud ini. Tetapi pada ketika itu hanya mengikut arahan, katanya pada sidang media. Sekitar November lalu, isu rundingan terus yang berlaku di Kasa dibangkitkan oleh Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli dalam satu sidang media. Beliau menegaskan beberapa kelulusan projek bernilai berbilion ringgit kepada sebuah syarikat iaitu Mangkubumi Sdn Bhd dipercepatkan supaya kerajaan baharu terpaksa mewarisi projek-projek yang dirunding terus pada harga yang lebih tinggi. Katanya Kasa menganugerahkan projek tempatan banjir Sungai Langat Fasa 2 bernilai 2 bilion ringgit kepada Mangkubumi Sdn Bhd secara rundingan terus pada 7 Oktober lalu, iaitu hari terakhir sebelum Parlimen dibubarkan. Projek-projek besar infrastruktur negara diberikan kepada hanya satu syarikat iaitu Mangkubumi Sdn Bhd hingga syarikat lain diketepikan, sedangkan rekod pelaksanaan projek setakat ini menunjukkan ada projek-projek yang bermasalah. Ada projek yang kelulusannya melanggar prosedur perolehan kerajaan dan undang-undang, ujar Rafizi. Beliau mendakwa terdapat tekanan kepada penjawat awam untuk meneruskan projek-projek di bawah Kasa selepas Parlimen dibubarkan. Dakwaan ini dinafikan dengan keras oleh Tuan Ibrahim. Sidang media yang dibuat oleh Rafizi juga gagal sama sekali mendedahkan bukti keterlibatan saya dalam kelulusan projek termasuk usaha saya atau Kasa untuk menganugerahkan projek tersebut ketika kerajaan sementara atau caretaker. Saya juga telah menyatakan dengan jelas bahawa saya tidak pernah berjumpa, berunding atau membuat apa-apa tindakan semasa tempoh kerajaan sementara ke arah menganugerahkan projek tersebut. Penafian itu dibuat oleh Tuan Ibrahim pada 12 November lalu dalam satu kenyataan. Sebagai balasan, Rafizi berkongsi satu surat kelulusan yang bertarikh 27 Oktober 2022 iaitu 17 hari selepas Parlimen dibubarkan. Surat yang bertarikh 27 Oktober 2022 ini adalah berhubung projek naik taraf loji bagi kawasan tadahan pembentungan Kelang Selatan yang berjumlah 285 juta ringgit yang dianugerahkan kepada Mangkubumi Sdn Bhd dakwanya. Namun, kata Rafizi, projek-projek yang telah diluluskan itu masih tidak dikeluarkan surat setuju terima atau SST kepada Mangkubumi Sdn Bhd akibat daripada siri pendedahan itu. Kenapa projek-projek besar Kasa diberikan sebahagian besarnya secara rundingan terus atau tender terhad kepada sebuah syarikat sahaja iaitu Mangkubumi Sdn Bhd?
Setakat yang saya dedahkan, projek-projek yang berjumlah hampir 5 bilion ringgit telah diberikan kepada satu syarikat sahaja. Soalnya, akibat monopoli projek-projek besar oleh satu syarikat kerajaan tidak mendapat harga yang terbaik berbanding jika diadakan secara tender terbuka. Oleh kerana penganugerahan projek kepada satu syarikat sahaja, banyak syarikat Bumiputera lain dibiarkan mereput. Projek rundingan terus dengan harga tinggi memiskinkan negara. Pengakuan Tuan Ibrahim bahawa projek kecemasan perlu disegerakan dengan alasan mengurangkan bencana dan kerugian lebih besar menunjukkan penganugerahan projek secara rundingan terus adalah benar-benar berlaku. Apa yang didedahkan oleh Rafizi bernilai 5 bilion ringgit. Sedangkan menurut Perdana Menteri, nilai projek rundingan terus yang perlu disemak semula berjumlah 7 bilion ringgit. Maknanya ada lagi 2 bilion ringgit yang kita rakyat Malaysia belum tahu. Menteri tidak boleh lepas tangan tentang apa yang berlaku di dalam kementeriannya. Sebab itu menteri mesti ada keahlian dalam tugas dan tanggungjawab yang dipikul. Demikian pesan Rasulullah SAW dalam sabda baginda yang bermaksud akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan dan dipercayai serta didustakan percakapan orang yang benar, diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Ar-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Ar-Ruwaibidah? Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik, berbicara atau mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di negara ini, hari-hari yang penuh dengan penipuan, pengkhianatan dan kebebalan itu telah muncul dengan cubaan untuk menyembunyikan kebenaran. Untuk rekod, Tuan Ibrahim telah memfailkan saman kepada Rafizi malang bagi Kerajaan Tebuk Atap 2.0. Selepas pilihan raya umum ke-15, kerajaan bertukar tangan. Bagi kerajaan yang baharu ini, projek rundingan terus tidak okey.